Selamat petang kepada Cikgu Encik Muhammad Rafizi Cekle, ahli kumpulan saya dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Sebelum saya memulakan perbincangan, saya ingin memperkenalkan diri dan ahli kumpulan saya, iaitu saya ialah Johansen Teo Kim Leong dan diikuti oleh ahli kumpulan saya iaitu Joel Emner Anthony, Tae Sin Ying, Lo Wan Ting, Woon Javan dan Yashvini Chandran. Pertama sekali, apakah itu sains dan teknologi? Kita boleh dengar tentang sains dan teknologi di luar atau di dalam tempat kita, tetapi kita tidak tahu tentang maksud yang terperincinya. Sains ialah proses mengumpul maklumat dan menyusun tentang data-datanya. Dan ia berasal daripada perkataan Latin iaitu "sinetia" yang bermaksud mendapatkan ilmu atau maklumat. Di samping itu, sains bermula dengan pengalaman dan mengambil fakta dan peraturan daripadanya seperti proses mencari maklumat yang lain atau bahan-bahan yang lain. Seterusnya, teknologi bermaksud aktiviti atau kajian yang menggunakan sains dalam bidang, sebagai contohnya industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan sebagainya. Teknologi pun juga ialah satu metodologi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti masalah teknikal. Terdapat juga kesan fenomena sains dan teknologi terhadap kesepaduan sosial pada era globalisasi ini. Apakah kesannya? Pertama, iaitu ia sebagai alat perhubungan. Laman sosial telah berkembang menjadi alat untuk berhubung dengan orang yang di luar atau di dalam negara kita. Salah satu contohnya ialah rakan sekolah atau rakan kampung boleh bertemu di dalam ayam maya dan bercakap tentang perkembangan semasa sesama mereka antara satu sama lain. Di samping itu, laman sosial juga membantu pemimpin dan komuniti serta pengeluar dan pengguna-pengguna di luar negara. Kemudahan dalam menyuarakan perasaan tidak puas juga dapat membesarkan kemungkinan konflik sosial. Platform media sosial sering sekali menjadi tempat di mana sentimen anti-etnis atau intoleransi dapat dengan cepat menyebar dan memperdalam jurang antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini dapat mengancam kesatuan sosial dan menciptakan ketegangan antar etnis. Peserta dalam talian tidak perlu disahkan oleh jabatan berkaitan ketika menyebarkan pendapat mereka mengenai maklumat yang menyebabkan penyebaran luas desas-desus dalam talian. Selain itu, penyebaran maklumat palsu akan mendatangkan bahaya kepada kestabilan sosial dan ia akan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Penyebaran maklumat palsu juga akan merosakkan kebolehpercayaan maklumat dalam rangkaian serta menyesatkan orang ramai yang tidak terkira. Masyarakat yang dipengaruhi emosi akan memberikan reaksi berlebihan terhadap peristiwa berkaitan yang akan menyebabkan kesukaran dan kelewatan kerajaan dalam menyelesaikan masalah, serta membawa kepada akibat yang tidak dapat diperbaiki. Undang-undang menetapkan bahawa semua kenyataan yang menghasut emosi masyarakat, memprovokasi hubungan antara kaum dan menyebabkan konflik sosial harus disiasat di bawah Seksyen 298A dan Seksyen 505B Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, serta peraturan-peraturan berkaitan mengenai penghasutan. Perkongsian maklumat. Perkembangan sains dan teknologi ini membolehkan masyarakat untuk mencapai maklumat dengan lebih mudah dan juga efektif. Seperti pelbagai ilmu, budaya dan juga perkara-perkara lain dapat dikongsi dan dimanfaatkan antara satu sama lain. Begitu juga dengan perkongsian tentang keunikan adat, agama dan juga etnik kaum masing-masing tanpa mengira masa dan juga jarak antara mereka. Oleh itu, perkongsian tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tertentunya. Antaranya adalah TikTok, Twitter dan juga Facebook. Malah, ada juga sesetengah pihak yang akan mengambil kesempatan dalam perkembangan teknologi ini dengan menyebarkan maklumat atau berita yang palsu mengenai perpaduan antara kaum yang boleh mewujudkan rasa tidak berpuas hati dalam kalangan masyarakat. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Joel Emner Anthony. Saya daripada kelas Etika Penghayatan. Hari ini saya akan membentangkan poin saya iaitu platform untuk minoriti. Bagaimanakah teknologi dan sains menjadi sebuah platform? Ia menjadi sebuah platform kerana ia merupakan sesuatu tempat yang stabil dan juga digunakan oleh orang ramai.
kita bergerak kepada poin kecil saya yang pertama, iaitu teknologi dan sains dapat membantu golongan minoriti yang memerlukan untuk mendapatkan pelbagai jenis bantuan. Dengan ini, kita dapat salurkan bantuan kepada orang ramai yang memerlukan, pihak yang tidak didengari ataupun susah dicapai. Contohnya mangsa-mangsa banjir dan juga mangsa-mangsa yang tidak mempunyai kemampuan tertentu. Mangsa-mangsa ini dapat didengari dengan kaedah teknologi dan sains. Dengan kemampuan teknologi dan sains, kita dapat menolong dan juga memberi pelbagai jenis bantuan daripada sumber penggunaan harian ataupun dari jenis kewangan ataupun dari jenis sokongan, mental support untuk mereka. Selain itu, kepada poin yang kedua, iaitu mendirikan platform yang stabil untuk menyuarakan hak asasi manusia untuk golongan minoriti yang terjejas. Hak asasi manusia sering dicabul dan disalahgunakan kuasa untuk faktor peribadi. Golongan minoriti ataupun etnik yang terjejas tidak dapat didengari. Dengan menyuarakan luahan dan rintihan yang terseksa ini, banyak orang yang tidak dapat menyuarakan suara mereka ataupun masalah-masalah mereka. Maka teknologi dan sains merupakan sebuah platform khas untuk minoriti-minoriti bersuara untuk hak asasi manusia mereka. Pelbagai faktor mereka diseksa melalui faktor ekonomi, faktor kesihatan, pekerjaan, ketidakadilan dalam pekerjaan. Contohnya, orang yang kehilangan kerja ataupun golongan kurang upaya ataupun pelajar-pelajar di Sabah dan Sarawak yang tidak mempunyai kemudahan untuk belajar, tidak mempunyai transport ataupun kemudahan seperti meja dan kerusi untuk belajar. Maka, platform teknologi dan sains dapat menolong minoriti-minoriti dan juga dengan menolong minoriti-minoriti, kita dapat memupuk nilai kasih sayang antara satu sama lain. Dengan ini, kita akan merapatkan asnaf antara seorang demi seorang masyarakat Malaysia. Dengan itu, sekian terima kasih. Dan salam sejahtera. Konsep etika dalam penggunaan teknologi maklumat menjadi platform ke arah mewujudkan kesepaduan sosial. Kehidupan kini sememangnya telah terpengaruh dengan penggunaan ICT secara berleluasa. Hal ini disebabkan majoriti dalam setiap aktiviti yang dilakukan dalam kehidupan seharian melibatkan penggunaan ICT. Sebagai contoh, pembelajaran dan pengajaran dilakukan secara maya, iaitu menggunakan platform Google Meet untuk berkomunikasi dengan pelajar. Sistem pendidikan juga akan terus berkembang, maju dengan dagang dengan adanya teknologi maklumat. Dalam era cyber, kurikulum yang menekankan kepada penguasaan kemahiran generik atau boleh guna seperti kemahiran berkomunikasi secara berkesan, kemahiran bergaul secara bekerja dengan orang lain dan berkumpulan, kemahiran berfikir dan kemahiran menggunakan teknologi dan sebagainya. Konsep etika membantu dalam membentuk landasan ke arah perpaduan sosial dengan memupuk persekitaran yang aman di mana setiap orang berasa selesa untuk bersosial antara satu sama lain. Etika merujuk kepada prinsip moral yang mengawal tingkah laku seseorang atau menjalankan sesuatu aktiviti. Kehadiran dan penggunaan etika dalam teknologi maklumat berlaku dengan ketara di mana terdapat wacana dalam talian. Sekiranya berlaku penyalahgunaan dalam talian diskriminasi kaum, komen atau kandungan yang ganas, tidak sesuai dan sebagainya. Sistem laporan berdasarkan etika untuk melaporkan perkara di atas akan membawa kepada penyingkiran kandungan dan ulasan tersebut mengikut peraturan etika seseorang. Kesepaduan sosial dibentuk sebagai suasana yang lebih menyenangkan yang boleh disambungkan oleh semua orang dengan memastikan persekitaran dalam talian selamat dan selesa, memupuk kepercayaan dan keyakinan antara satu sama lain untuk membentuk hubungan dan persahabatan. Secara kesimpulannya, manusia mendapat banyak manfaat daripada kemajuan sains dan teknologi ini. Kemajuan teknologi membantu manusia menjalani kehidupan harian mereka dengan lebih lancar dan juga efektif. Oleh itu, kita haruslah memperoleh kemahiran dalam bidang sains dan teknologi ini kerana kedua-dua bidang tersebut akan berkembang sepanjang masa. Dengan itu, kerajaan haruslah memajukan bidang teknologi ini untuk kemajuan negara kita. Akhir kata, itu sudah pembentangan daripada kumpulan kami bagi subjek MPU 3183 Penghayatan Etika dan Peradaban. Sekian, terima kasih.